diikuti dengan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka ruang dan peluang kepada kita untuk terus berada dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ada saudara-saudara kita di negeri yang lain masih belum dapat merasai nikmatnya. Sama-sama kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulakan dengan kita Al-Fatihah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan ibadat khusus sebagai salah satu daripada ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadat ada banyak. Seluruh hidup kita adalah ibadah. Ibadah maknanya memperhambakan diri. Beribadah maksudnya memperhambakan diri. Dalam bahasa Arab taklah kataan menyembah. Dalam bahasa Inggeris ada kataan menyembah, worship. Dalam bahasa Arab disebut Abdul. Kalau hamba Allah kita panggil Abdullah. Ibadah daripada hamba. Maksudnya beribadah maknanya memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak perbezaan antara makna memperhambakan diri dengan menyembah. Jadi memperhambakan diri itu dia lebih luas daripada menyembah sekadar menyembah. Kedua yang dirahmati Allah, agama lain dia sembah. Dia sembah ya, dia bukan memperhambakan diri. Dia tidak buat kerja untuk Tuhannya. Dia buat kerja untuk diri dia. Kita tengok saudara-saudara kita yang bukan beragama Islam, dia juga menyembah. Keliru. Dan macam-macam cara dia menyembah. Batu kau boleh tak nak tanggai. Dia menyembah. Batu kau boleh tak nak tanggai wayang. Yang dia percaya sebagai sebab tak ingat mana satu. Batu dia bagi perniagaan dia berjaya. Bantu dia macam-macam kan. Jangan kacau tanam tanaman dia dan sebagainya. Jadi dia menyembah dalam konteks tersebut. Kita orang beriman, kita tak faham. Tak juga ni. Memperhambakan diri dengan memperhambakan diri maknanya buat kerja. Buat kerja untuk siapa yang jadi Tuhan kita. Itu buka habis lah. Tuhan kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperhambakan diri kepada Allah maknanya kita buat kerja untuk Allah. Daripada kita bangun pagi sehingga kita tidur balik. Setiap masa itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hamba yang benar-benar melaksanakan perhambaan itu, maka setiap masa dia menjadikan masa dia sebagai buat kerja untuk Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi kita hamba yang lemah. Nak buat kerja untuk Allah pada setiap masa dan setiap detik,
membenarkan diri kita sebagai hamba Allah adalah sesuatu yang mustahil. Sebab kita hamba yang Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam nak buat kerja untuk Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita membina diri kita, membina dalaman kita, membina kerohanian kita dengan kerohanian yang betul. Membina kerohanian kita dengan kerohanian yang betul. Jadi pembangunan kerohanian itu diperolehi daripada ibadat-ibadat yang khusus. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, modal paksi kepada ibadat yang khusus tadi ialah untuk menjadikan diri kita hamba yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu matlamat ibadat yang khusus. Jadi ibadat untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kepada kita kebahagiaan. Dalam kita buat kerja untuk dia, kebahagiaan daripada kita buat kerja untuk dia tu dapat ke kita. Sebab Allah tak memerlukan hamba. Jadi ada 4 jenis kebahagiaan. Bila kita buat kerja untuk Allah, dalam apa bidang pun kita akan dapat kebahagiaan. Secara umumnya ulama bahagikan kepada 4 bidang yang kita bincang hari itu. Pertama, bidang kerohanian, hidup kita ni lah. Kedua, tubuh badan. Ketiga, berkaitan dengan kehartaan. Keempat, berkaitan dengan generasi manusia, keturunan. Jadi ada 4 kebahagiaan dalam hidup kita. Kita akan dapat bila kita buat kerja untuk Allah dengan sebaiknya. Tetapi kebahagiaan yang 3 tadi, pertama sekali kebahagiaan yang berkaitan dengan kesihatan tubuh badan dan sihat kuat. Yang kedua, kebahagiaan berkaitan dengan kehartaan dan segala yang berkaitan dengannya. Dan yang ketiga adalah kebahagiaan yang berkaitan dengan keturunan dan segala yang berkaitan dengannya. Semua ini untuk dapatnya dan kesemua ini menjadi ibadat, dia perlukan yang pertama, iaitu kebahagiaan kerohanian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab kebahagiaan kerohanian itulah yang akan menjadikan seorang ahli perniagaan itu ikhlas dalam perniagaannya. Seorang guru itu ikhlas dalam pengajarannya. Seorang bapa itu ikhlas dalam keibu bapaannya. Semua amal-amal kita dalam kita memperhambakan diri kepada Allah, dia akan jadi ikhlas dengan kita memiliki kebahagiaan kerohanian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kebahagiaan kerohanian itu kita dapat daripada ibadat yang khusus. Dan antara ibadat itu ialah ibadat yang bersifat qauliyah. Ini fokus kita. Okey, jadi ibadat qauliyah ini dia ada 2 amalan. Pertama, dia ada amalan jasad, amalan yang fizikal, iaitu kita baca, kita sebut. Tapi kalau sekadar sebut, dia belum lagi menepati matlamat ibadat qauliyah itu yang sebenarnya. Berbeza dengan ibadat badaniah, ibadat melalui tubuh badan. Jadi bila kita laksanakan, cukuplah. Contohnya bila kita buat ibadat korban, kita sembelih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan keikhlasan, dengan matlamat nak dapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tak payah buat benda lain. Ibadat qauliyah yang bersifat lisan, yang kita sebut, yang kita baca,
dia memerlukan satu komponen lain, satu bahagian lain untuk menepati matlamat ibadat. Itu ialah amalan akal. Sama ada kita bermunajat, iaitu dengan kita bermunajat, mendengar atau menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kesimpulan. Kita datang kesimpulan. Saya bawa contoh macam mana kesimpulan itu boleh sampai. Contohnya bila kita baca dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali tulis dalam bab tilawah. Tilawah ini yang berkitab tilawah yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Jadi ada banyak-banyaklah syarat-syarat. Saya nak bawa 2-3 syarat supaya kita nampak bagaimana perlunya ada elemen. Yang kedua tadi bukan sekadar sebut di mulut, tetapi mesti ada elemen komunikasi. Maksudnya bila kita takbir Allahu Akbar, dalam itu ada elemen komunikasi. Bila kita sebut Sami Allahu liman hamidah, kita sebut di mulut, tapi dalam itu ada elemen komunikasi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita baca Quran di munajat, untuk memenuhi keperluan munajat, antara syaratnya banyak syarat-syaratnya. Yang ke-9 kata Imam Al-Ghazali, at-taraqi. Apa dia at-taraqi? Meningkat naik. Apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali meningkat naik? Maksudnya ialah meningkat naik hingga kepada mendengar kalam daripada Allah Azza wa Jalla, bukan mendengar daripada diri sendiri. Itu peringkat tinggi lah. Ya, itu peringkat tinggi lah. Jadi kita nak tahu kita sampai tak sampai itu cerita lain lah. Tapi kita nak tahu itu peringkat. Macam orang belajar ada peringkat. Jadi kita nampak Allah sekali belajar peringkat apa? Ada peringkat tu. Sama ada kita belajar sampai ke peringkat itu usaha kita. Tapi pengetahuan kita tentang apa peringkat lah sekali. Contohnya apa peringkat yang tinggi sekali. Contohnya mungkin ada lagi dan sebagainya. Jadi peringkat yang disebut taraqi bila kita membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran itu dia akan meningkat naik. Maksudnya dia meningkat naik daripada dia mendengar bacaan itu daripada diri dia, berubah kepada dia mendengar bacaan itu daripada Allah. Mendengar bukan dengan telinga, tapi mendengar dengan hati, dengan pendengaran hati. Hati itu dia mendengar, hati itu dia melihat. Penglihatan dalam hati itu dipanggil basirah. Penglihatan mata kasar dipanggil basar. Tuan-tuan, jadi mendengar dengan hati itu maksudnya makna dia sampai ke dalam hati lah, bukan mendengar bunyi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab bunyi itu dia hanya diproses di peringkat panggil deria. Deria itu peringkat kecerdasan yang selain daripada satu dari kecerdasan dipanggil kecerdasan akal, kecerdasan hati. Kecerdasan hati itu diproses makna. Kecerdasan deria diproses bunyi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil contoh. Kata Imam Al-Ghazali, darjah orang baca Quran itu ada 3. Darjah orang baca Quran ini ada 3 peringkat bacaan. Paling rendah yang sampai. Paling rendah yang sampai, iaitu seseorang hamba dia menetapkan qaddara. Kata Imam Al-Ghazali, dia menetapkan masa dia baca tu, dia menetapkan dalam hati ya. Bukan dalam deria. Sebab Allah tak boleh kita buat gambaran dalam deria. Setiap gambaran dalam deria itu salah. La yudrikuhul absar. Jadi dia menetapkan seolah-olah dia sedang membaca kepada Allah.
Dia membaca kepada Allah Azza wa Jalla. Dia membaca kepada Allah dan Allah sedang melihat dia itu sedang baca. Dan Allah sedang mendengar dia sedang baca. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ini peringkat rendah lah. Dia ada makam kan? Dia ada Islam, dia ada iman, dia ada Islam, dia ada ihsan. Apa makna ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan bila Jibril datang dekat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jibril tanya Nabi, "Akhbirni 'anil ihsan." Ceritakan kepada aku tentang ihsan. Apa makna ihsan? Menyembah Allah seolah-olah kita sedang melihat Allah, seolah-olah. Jadi seolah-olah itu di mana? Dalam hati ya? Dalam hati. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tak dapat melihat dia, sebenarnya kamu tak dapat melihat dia. Fa innahu yaraka, dia melihat kamu. Itu maqam ihsan. Jadi kalau kita tengok dekat cerita Imam Al-Ghazali ini, maksudnya dia menceritakan membaca Al-Quran itu di peringkat maqam ihsan. Ihsan. Jadi ihsan tadi maksudnya kita baca Quran dalam keadaan kita takdir, seolah-olah maksudnya bukan kita buat gambaran, tak boleh buat gambaran, seolah-olah dalam kepercayaan kita, dalam iman kita, Allah sedang melihat kita baca dan Allah sedang mendengar kita baca masa kita baca. Dan sememangnya sifat Allah Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi masa kita baca tu kita dalam penuh kesedaran. Allah tengah tengok kita baca, Allah tengah lihat kita baca. Itu yang dimaksudkan di sini. Bukan kita gambarkan Allah dah tengok, tak, tapi dengan kesedaran dalam hati. Anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu sedang melihatnya. Seolah kita sedang melihat Allah. Maksudnya bukan kita tengok dengan mata kasar, tapi kita tengok dengan mata hati, iaitu dengan kesedaran dalam hati kita Allah sedang melihat kita, Allah sedang mendengar kita baca. Itu peringkat pertama. Kemudian Imam Al-Ghazali, jadi disebut di peringkat ini keadaan kita waktu baca itu, kata Imam Ghazali, keadaan seolah-olah orang sedang meminta. Keadaan seolah-olah orang sedang meminta, orang yang sedang nak sesuatu daripada Allah. Jadi dia sedang meminta, dia sedang mengharapkan, dia sedang memohon, dia nak sangat ke Allah. Jadi dia nampak masa dia baca ni, Allah duduk tengok dia, Allah duduk dengar dia nak ke Allah. Itu peringkat pertama tilawah tadi, membaca lagi tuan-tuan. Jadi pertama sebut di mulut, itu salah satu elemen nak baca mesti ada lafaz lisan di mulut. Yang kedua, keadaan diri kita masa baca tu, gabung dua jadi ibadat qauliyah. Kemudian kita pergi pula yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yang kedua, dia melihat an yashhada biqalbihi ka'anna Allah azza wa jalla yarahu wa yukhatibuhu. Tadi peringkat pertama, dia baca, dia tengok dia baca, dia yang sedang baca dengan penuh kesedaran. Allah duk tengok dia baca, Allah duk dengar dia baca. Yang pertama. Kemudian naik tangga yang kedua, peringkat yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, dia menyaksikan dengan hati dia, menyaksikan hati. Allah sedang melihat dan menyampaikan kepadanya lafaz-lafaz. Maknanya dia menyaksikan, bukan dia baca. Dia menyaksikan masa dia membaca itu, Allah sedang menyampaikan lafaz-lafaz ataupun ayat-ayat Quran juga ya. Dengan hati, bukan dengan imajinasi.
Imajinasi tak boleh lah. Dengan hati kita. Dengan hati tadi. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sedang melihat dan menyampaikan lafaz-lafaz. Allah bermunajat kepadanya dengan nikmat dan kasih sayang. Maka maksudnya di peringkat ini dia sedang terima daripada Allah. Tadi dia angkat kepada Allah, dia angkat bacaan dia angkat permintaan dia angkat permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha melihat, Tuhan yang Maha mendengar. Peringkat kedua, dia dapat kepada Allah. Dia sedang mendengar daripada Allah, dia sedang menerima daripada Allah. Di peringkat tadi dia nak, peringkat ni dia terima, dia malu lah. Jadi waktu itu dia akan rasa malu, dia akan rasa tunduk, dia akan rasa ambil faham apa yang nak sampaikan. Jadi bila baca Quran dia ambil faham. Macam kita tengah dengar orang bercakap dengan kita, orang berkata kita dengar dia kata apa, kita ambil faham. Jadi waktu itu keadaannya dia sedang mengambil faham daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia sedang mendengar Allah sedang berkata-kata dengannya dalam hatinya, dalam hatinya. Tuan-tuan yang dirahmati, ini peringkat kedua. Ini peringkat kedua. Seterusnya peringkat ketiga. Peringkat ketiga ialah dia melihat sifat-sifat dalam kata-kata yang berkata-kata. Peringkat ketiga, tadi dia dengar Allah cakap kepada dia dengan hati dia lah. Sebab bila baca Quran, Quran itu kalam Allah. Tadi dia menyampaikan, dia sendiri menyampaikan. Bila sampai satu peringkat, dia berubah kepada dia dengar Allah menyampaikan dalam hati, bukan di telinga. Tapi peringkat yang ketiga ialah dia tenggelam bila orang tu cakap. Macam kita lah tengok orang cakap, kita nak tengok orang tu cakap daripada kata-kata dia, daripada bahasa dia, kita kenal orang tu. Kita kenal orang tu, kita kenal cara cakap dia, kita kenal apa tu cara berfikir dia, kita kenal akhlak dia daripada ayat-ayat tu. Kalau orang cakap dengan kita ataupun kita tengok seorang yang sedang berpidato, kita nak tengok orang tu, kita bukan sekadar dengar apa dia cakap, tapi kita tengok cara dia cakap. Kita tengok susunan ayat, cara susun dia ayat, macam mana hebat bahasa dia. Kita nampak lebih dalam daripada sekadar sedang mendengar apa dia kata. Jadi peringkat ketiga ini, bila kita baca Quran dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan berubah pula dengan melihat sifat-sifat dalam kata-kata al-mutakallim. Al-mutakallim di sini Allah, kata-kata Allah. Dalam kata-kata dia, dalam kalimah-kalimah dia, kita dapat melihat sifat dia. Melihat sifat. Tentu ada orang. Jadi waktu itu dia tak tengok kat diri dia. Dia tak tengok kat diri dia yang sedang membaca. Dia juga tidak lihat dah nikmat yang dia sedang dapat. Tetapi fokus dia, pemikiran dia kepada diri yang sedang berkata-kata, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini seolah tenggelam dalam melihat dan sedang berkata-kata daripada yang selainnya. Maksudnya dia tak nampak dah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Imam Al-Ghazali 3 peringkat tadi. Katanya ini adalah darjah golongan muqarrabin. Peringkat pertama muqarrabin, yang mana yang nampak sifat Allah daripada kata-kata Allah. Tuan-tuan, dalam hubungan biasa kita dengan manusia, memang kita boleh kenal orang tu daripada cakap. Daripada cara dia cakap, kita boleh kenal orang. Sama orang yang dia bohong kan, kita tak tahu.
Tengok cara dia cakap tu kita boleh kenal. Kalau kita berinteraksi dengan manusia, memang Tuhan bagi keupayaan kepada kita. Jadi sebenarnya keupayaan yang sama kita akan dapat bila kita dirahmati, dibuka hijab kita akan dapat melihat sifat Allah Subhanahu wa taala. Satu orang. Cuma yang dengan manusia ni hijab tak tertutup, tak tertutup. Tapi dengan Allah hijab tertutup. Kita kena buka sikit dengan usaha. Dengan manusia memang dagang kita boleh kenal orang tu bila dia cakap. Kan, kalau orang nak jual buat gigi main cakap dengan kita boleh kenal orang tu. Cara dia cakap kita boleh kenal. Ya. Jadi begitu juga bila kita dengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Allah buka pada kita, daripada situ kita dapat dengar, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala masa membaca Al-Quran. Waktu itu baca Al-Quran kita akan rasa kemanisannya. Kita akan rasa tak nak berhenti daripada baca Quran. Baca Quran ini menyeronokkan, membahagiakan, mana kita dapat kebahagiaan kerohanian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ini adalah darjah golongan muqarrabin. Yang pertama tadi itu, yang dapat kenal sifat. Yang terakhir, yang ketiga. Sebenarnya, yang pertama dan kedua itu, yang menyaksikan Allah sedang melihat dia, yang menyaksikan seolah Allah sedang melihat dia, yang menyaksikan seolah Allah sedang mendengar dia, atau yang sedang merasai dia sedang mendengar Allah cakap dengan dia. Dua ini dipanggil ashabul yamin, orang tangan kanan. Jadi dalam surah Waqiah itu kan ada tiga, ashabul shimal tangan kiri, ashabul yamin muqarrabin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kata Imam Al-Ghazali yang selain itu ialah darjah-darjah orang yang lalai. Maksudnya masa baca Quran dia adalah seorang yang lalai. Maksudnya baca Quran dia baca dalam keadaan dia lalai. Jadi dia hanya baca, dapat pahala baca tu, tapi dia tak sampai kepada melaksanakan ibadat tauhiyah dengan sempurna. Melaksanakan ibadat tauhiyah dengan sempurna, sebab kita hanya laksanakan satu part lagi kita tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala buka diri kita untuk dapat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi saya kita tak sama masuk kat sini, kita balik buat kesimpulan dari tiga. Jadi bila kita solat, dalam kita solat kita baca. Setiap pergerakan kita ada bacaan. Daripada takbiratul ihram sampai kita bagi salam ada bacaan. Tuan-tuan, jadi untuk kita memulakan ini, kat mana sebenarnya peringkatnya? Peringkatnya adalah yang pertama tadilah. Kita membaca dalam keadaan kita menyampaikan. Kita menyampaikan apa yang kita baca itu kepada diri kita. Tentulah yang dirahmati. Ataupun kita menyampaikan apa yang kita baca itu kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut keadaan perkara yang kita sebut tadi. Bila kita baca doa itu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku. Tuan-tuan yang dirahmati, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah ampunkanlah aku, ampunkanlah kedua ibu bapakku, sebagaimana mereka
Dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati aku sejak masa kecil. Dan juga kepada setiap orang yang beriman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sampaikan kepada Allah. Itu peringkat pertama. Cuba kita tengok peringkat kedua. Kalau kita sedang menyaksikan peringkat kedua itu, dia sedang menyaksikan Allah sedang bagi. Dia menyaksikan Allah sedang bagi. Tuan-tuan, siapa yang suruh kita sebut Allahumma ghfirli itu? Peringkat pertama kita sampaikan, kita minta ke Allah. Tapi peringkat kedua, cuba kita faham tengok, siapa yang suruh kita sebut Allahumma ghfirli itu? Allah yang suruh kita kata Allahumma ghfirli itu. Siapa yang mencipta, yang menjadikan kita sebut Allahumma ghfirli? Allah juga. Jadi yang suruh kita sebut Allahumma ghfirli Allah. Yang mencipta dan menjadikan kita sebut Allahumma ghfirli Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sampai kepada Allah yang sebenarnya sedang bagi kat kita doa tu. Tadi peringkat kita minta kepada Allah, tapi yang kedua peringkat kita dapat daripada Allah. Doa tu tuan-tuan, kita dapat daripada Allah. Jadi peringkat pertama doa kita minta kepada Allah. Peringkat kedua doa kita dapat daripada Allah. Sebab Allah yang suruh kita sebut Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah yang suruh ada dalam Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian Allah lah yang cipta kita sebut tu. Kita takkan boleh sebut la haula wala quwwata illa billah. Kita takkan boleh sebut Allahumma ghfirli kecuali Allah yang jadikan kita sebut. Jadi yang sebut kita, Allah yang buat kita sebut. Maknanya doa tu kita sedang dapat daripada Allah. Bukan lagi kita sedang minta kepada Allah. Itu peringkat kedua. Peringkat ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Allah buka dalam peringkat kita, pada masa kita baca doa, kita akan nampak tak sifat Allah. Allah yang macam mana tuan-tuan sifat dia? Yang suruh hamba minta ke dia, kemudian dia buat pula hamba minta ke dia. Allah yang nak bagi ke Allah yang tak mau bagi? Kita akan rasa Allah yang nak bagi. Maknanya Allah yang maha pemurah, Allah yang maha penyayang. Di situ kita dapat nampak pula sifat Allah. Itu peringkat ketiga. Maknanya bila kita sebut Allahumma ghfirli, ada orang dia hantar ke Allah, ada orang dia nampak dia dapat pada Allah, ada orang dia nampak sifat Allah maha pemurah, maha penyayang, maha nak bagi. Bila dia nampak sifat Allah maha nak bagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa rasa dia masa tu? Rasa dia ialah tadarru'an. Rasa dia ialah mengharap. Dia dapat mengharap ke. Sebab apa dia dapat mengharap? Sebab dia tahu Allah maha pemberi. Bila seorang hamba kenal Tuhan itu maha pemberi, maka akan datang dalam diri dia mengharap pada Allah. Bila dia kenal Tuhan itu maha penghukum, akan datang diri dia takut pada Allah. Jadi apa yang datang kat diri kita itu mengikut apa yang kita kenal Tuhan Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesiapa di antara kita yang bila Allah buka dia, dengan rahmatnya pada waktu kita berdoa tu, jadi di peringkat tadi lah, ataupun di peringkat akhir tadi kita kenal. Kita ambil contoh yang lain lagi. Contohnya bila kita kata Allahu Akbar, kita takbir. Kita sedang cakap dekat diri kita, Allah Maha Besar. Itu peringkat pertama, kita memberitahu diri kita, kita menyampaikan kepada diri kita yang Allah itu Maha Besar. Peringkat pertama. Peringkat kedua,
Siapa yang suruh kita sampaikan tu? Siapa yang suruh kita habaq kat diri kita Allah Akbar masa nak mula sembahyang? Allah lah. Jadi Allah Akbar itu kita cakap dekat kita. Tapi siapa yang suruh cakap kat kita? Allah. Jadi sebenarnya yang nak habaq kat kita Allah Akbar itu kita tak Allah. Allah lah. Yang sebenarnya nak beritahu kat kita Allah itu maha besar ialah Allah, bukan kita. Kita sampaikan. Jadi yang peringkat pertama kita sampaikan. Peringkat kedua bila kita fikirkan dengan akal kita, siapa yang suruh kita sampaikan itu? Allah. Jadi yang sebenarnya memberitahu kita Allah Akbar itu siapa? Allah. Peringkat ketiga ialah dapat kenal sifat Allah. Peringkat ketiga ialah bila Allah buka lagi hati kita untuk mengenal dia, maka kita dapat kenal sifat Allah. Allah itu maha membesar. Bagi lagi lah Allah akan buka kepada orang yang dikehendakinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita baca doa Allah Akbar kabira, sama sedang beritahu alhamdulillah kabira, subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah, dan lain-lain lagi yang kita sebut. Bila kita baca pula bismillahirrahmanirrahim, kita sedang memberitahu pada diri kita. Peringkat pertama, kita yang baca, kita yang sebut, kita yang habaq. Kita habaq dekat siapa? Dekat kita. Apa yang kita habaq? Aku sedang meminta pertolongan dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu maksudnya. Aku sedang minta. Tapi aku sedang minta itu tak disebut di situ, sebut dengan dia. Sebut bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Tapi kalau sekadar dengan nama Allah, ayat itu tak lengkap. Dia tak ada orang cakap start dengan, tak ada. Tiba-tiba datang kat kita sebut dengan pisau, mana boleh faham? Atau datang orang kat kita sebut dengan penyapu, tak boleh faham. Jadi dengan bismillahirrahmanirrahim itu, ayat itu secara zahirnya tak boleh faham kecuali ada makna lepas tu. Dia makna apa? Maknanya asta'inu billah. Aku sedang minta tolong, aku sedang minta bantuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sedang minta tolong dengan Allah. Kita sedang bercerita. Cerita kat siapa? Cerita kat kita lah. Cerita kat kita lah. Aku sedang minta tolong dengan Allah. Kita sedang cerita kat kita dengan Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua pula, siapa yang suruh kita cerita itu? Siapa yang suruh kita minta tolong tu? Bukan kita saja nak minta tolong. Bukan saja kita tahu Allah suruh, selepas itu barulah kita baca bismillah tu. Maknanya kita baca bismillah selepas sampai ilmu kat kita, Allah suruh kita baca bismillah. Sebelum sampai ilmu kat kita kata Allah suruh kita baca bismillah tu, kita tak baca bismillah. Kita tengok orang kafir semua, kita tak baca pun sebab tak sampai ilmu tak Allah suruh. Bila sampai ilmu Allah suruh tu kita baca. Maksudnya Allah suruh dulu baru kita buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, suruh Allah. Allah suruh kita minta tolong dengan dia dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi dekat kedua kita akan nampak yang sebenarnya yang suruh kita baca bismillah tu, yang suruh kita baca bismillah itu siapa? Allah. Jadi kita baca bismillah itu daripada Allah. Kemudian yang ketiga, bila kita di situ, kita akan dapat nampak Allah bila dia suruh kita minta tolong kat dia.
Jadi bila Allah suruh kita minta tolong daripada dia, kita akan dapat tengok, kita akan dapat melihat, musyahadah di situ sifat Allah. Sifat dia apa? Sifat dia suka menolong, sifat dia maha menolong, sifat dia nak menolong. Jadi di situ akan datang rasa senang dekat Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai at-tadarru'an. Jadi minta kepada Allah tadarru'an wa khufiyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung penjelasan semua. Kita bawa bahawa dia ada peringkat yang kita dapat. Jadi semua ni banyak gangguannya yang mengganggu kita dalam kita berusaha mendapatkannya. Walaupun secara logiknya kita cerita macam senang. Kalau kita sembang dengan orang, memang kita boleh dapat daripada awal sampai habis tiga-tiga peringkat ni anytime boleh dapat asal. Sehingga kita boleh gelak dengan orang itu, kita boleh marah dengan orang itu, kita boleh teriak kalau orang itu cerita kat kita benda-benda tertentu. Kadang-kadang kita seronok, kadang-kadang besok kita nak main sembang lagi dengan dia. Kalau dengan manusia, memang anytime kita boleh sampai. Tapi apabila kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, ujiannya ialah ujian banyak yang akan mengganggu kita. Daripada situ kita memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencapai matlamat daripada ibadah qauliyah yang kita lakukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang mohon maaf atas kekurangan yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya waliyal nabi wa ya kashifal ghadab ya man 'abdihi yaghfir wa yarham wa ya nafi'al bala'i wal minqam. افتح عنا يا الله كل بلاء ووباء وهم وغم وشدة ونقمة وفتنة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.